Allah Ta'ala wa barakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana wa rasulina al-mustafa sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summal hamdulillah wa syukrillah. Puji syukur lafaz yang sepatutnya lahir setiap waktu daripada lidah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang berhak di atas segala sesuatu, kan? Alhamdulillah. Selawat dan salam kita pastinya juga ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga kita mengharapkan syafaat, pertolongan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, seterusnya, mereka yang berjuang, berjihad, bahasa lain lagi, sampai tahap berperang untuk menegakkan agama Allah yang mulia. Alhamdulillah, ya. Kita rasa satu kemuliaan di atas jasa-jasa mereka. Mungkin sebab itulah kita diberi hidayah sampai ke tanah Nusantara ataupun tanah Melayu kita ni, kan? Kan? Kalau tak ada dakwah, belum tentu, wallahu alam, kita pun tak boleh nak kata dengan pasti. Tapi pastinya juga dia ada hubung dengan mereka datang berdakwah ke sebelah kita. Nah, alhamdulillah kita diberi hidayah, petunjuk menerima agama Allah yang mulia ini. Nah, walaupun kadang-kadang kita lalai, lupa, kan? Dah jauh masa dia, akhirnya balik asal. Dalam kadang-kadang kita jadi orang yang alpa ghaflah, kita panggil. Alhamdulillah, kita dah pun berada pada bulan ketiga tahun Hijri, itu Rabi' al-Awwal, iaitu tahun bulan keputeraan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Kalau kita tengok dalam tarikh kita tu 28 September ni lah. Hari ni dah masuk 17, kan? 11 hari lagi lah kot. Kalau kita tengok tarikh tersebut, alhamdulillah,
Allah beri kesempatan kita berada pada bulan keputeraan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak baca hadis baginda sekarang lah kan. Kita sedang berada pada hadis yang ke-10, Al-Hadisul Ashir, tentang mana hadis berkait dengan Allah itu baik, indah dan cantik dalam bahasa yang lain lah. Maka dia hanya menerima yang baik-baik sahaja, yang elok-elok, yang indah-indah sahaja. Kita dah baca daripada hadis innallaha tayyib. Kita baca dah tu, la yaqbalu illa tayyibah. Cuma kita dah baca juga yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Dalam hadis ini Allah sebut, ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibat wa'malu salihah. Kan itu dia, itu firman Allah. Dan juga firman Allah yang lain tentang ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Itu pun ayat Al-Quran. Cuma di belakang tu kita selalu juga diperingatkan tentang kepentingan untuk kita makan, minum, guna, pakai yang halal, kerana ianya berkait dengan penerimaan doa kita, pemakbulan doa. Kita memang berdoa dan kita disuruh oleh Allah setiap masa dan waktu untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kan? Dan Allah berfirman, kata kepada kita, berdoalah kamu kepadaku dan aku akan mengistijabahkan atau memakbulkan dan menerima doa kamu. Dan Allah bersebut, fa iza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, katalah aku ni qarib sangat, inni qarib, aku ni dekat sangat dengan kamu semua, dengan kita lah. Allah amat dekat dengan kita. So, kita kena yakin tu, kan? Kita melangkah sejekal ke arah ataupun mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan dua jengkal. Kita sehasta, Allah akan dua hasta. Kita selangkah, Allah dua langkah ke depan. Itu adalah kaedah, kan? Sebab itu Allah sebut inni qarib, aku ni dekat sangat. Ujibu dakwah, aku akan menjawab ataupun memakbulkan dan juga mengistijabahkan doa kamu. Iza da'an, sebaik sahaja kamu menadah tangan berdoa kepadaku. Panjang ayat tersebut, kita nak ceritanya sebab ini ada sikit hubungan dengan makan, minum, pakai kita. Sebab itulah di belakang ini dia menceritakan tentang seorang lelaki, termasuklah juga wanita lah, sama je kan. Summa zakarar rajulu yutilu safar ash'atha wa aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Tuhanku, kan. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Ini hadis yang sedang kita baca, hadis 40. Mungkin pada jamaah saya dah sebutkan ke hadis ni, sekarang jadi kontroversi sikit kan. Saya dah sebut kot bulan lepas kot kan. Jadi kita pun ialah bila hadis 40 ini cuba diperkenalkan oleh pihak kementerian kita pendidikan lah kan, untuk diajar kepada anak-anak Muslim kita. Tapi ada isu bila bantahan dibuat oleh, kita sebutlah mereka yang bukan Islam lah kan, kan umumnya tak setuju diajar. Apabila diterangkan bahawa ini hanya untuk orang Islam, nampaknya reda sikit kan. Alhamdulillah lah, hilanglah bantahan tersebut yang keras tu.
Cuma dia kata kita tak setuju juga. Ada beberapa hadis yang kita kategorikan hadis ni tak bagus. Tak dia. Pandai dia. Dia kata ada beberapa hadis yang mana hadis ini adalah hadis yang dianggap sebagai memberi keizinan untuk memerangi orang-orang kafir ataupun memusuhi orang-orang kafir. Memang ada. Hadis sebelum ni kita dah baca, umirtu an uqatilan nas. Kan? Jadi kita nak minta hadis ni dibuang. Daripada 40, seingat saya dalam perbincangan sekarang dikurangkan kerana beberapa hadis yang ingin dibuang ataupun tak diterima. Kita pun nak kata macam mana dalam proses lah kita. Tapi saya dengar macam diterima lah, cuma dikurangkan lah. Jadi sebenarnya walaupun sebut 40 hadis ni, sebenarnya hadis 42 sebenarnya. Kalau kita tengok jumlah hadis ni sebenarnya 42. Kita tengok kalau kat ujung nanti kalau sebelum kita habis bila hadis yang ke-42, al hadisus sani wal arba'un. Sani tu 2, arba'un 40. Walaupun disebut hadis 40, dia ada 42. Kalau dibuang, saya ingat saya di cadangan dibuang sekitar 5 ataupun 6. Takat ni lah, tak ada keputusan lagi tu, cuma cerita kan. Jadi 30 lebih lah nanti. Ada beberapa hadis yang dianggap tak begitu kata dipersetujui kerana isu tadilah jihad, perang. Jadi benda tu memanglah ada berkait dengan tafsiran, kita fahamlah. Tapi apakah begitu kan keadaannya, kan nak ajar untuk kita, untuk orang Islam, tapi kadang-kadang ada isu. Fikir-fikirkanlah kan, wallahu a'lam. Jadi tak apalah, itu kita tinggalkan, kita serah kepada pihak yang bertanggungjawab lah kan, berwajib. Tapi ini yang kita nak sebut pasal hubungan antara doa dan makanan ataupun minuman, pakaian yang kita pakai dan guna kan. Sebab itu kadang-kadang kenapa kita rasa doa kita tak lagi dimakbulkan, adalah kekurangan. Dan itu satu hal, seringkali juga kita peringatkan, cara Allah memakbulkan doa tak seperti mana yang kita ingini sepenuhnya dapat. Itu pun juga kita kena letak dalam kita punya pemikiran. Sebab Allah mempunyai perkiraan yang berbeza. Apa yang kita nak tak sama dengan apa yang kita perlu, betul tak? Saya kalau ikut apa yang saya nak motor besar pun, nak pakai kereta besar pun, nak saya kan. Itu saya punya nafsu kan. Tapi Allah tahu apa yang sepatutnya saya dapat, mungkin kan, sepatutnya saya perlu lebih. Jadi Allah mungkin bagi apa yang saya lebih perlu daripada apa yang saya nak kan. Kita pun alhamdulillah lah kan, sebab kita tahu kita ni dah baik daripada orang lain. Akhirnya kita rasa alhamdulillah dah, banyak dah nikmat yang Allah bagi kan, berbanding dengan orang yang jauh lebih kurang bernasib baik daripada kita. Syukurlah juga kan. Tapi sebab itulah saya pernah cerita dak kisah Abu Kilabah. Tak pernah dengar kisah Abu Kilabah? Kisah Abu Kilabah ni namanya sebenar lain. Ni nama gelaran. Nama sebenarnya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Dalam banyak riwayat, Abu Kilabah ni dikatakan di antara sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Dia meninggal pada tahun 104 Hijrah. Maknanya dah masuk kurun kedua Hijrah kan? 104 Hijrah. Sebab kita kena tahu kan, dah 100 tahun lebih lah kan, daripada orang kata Nabi berhijrah. Nabi kan meninggal sekitar tahun 10 Hijrah kan, tahu kan. Nabi hidup selepas Hijrah, sehinggalah umurnya sekitar orang kata, kita sebut sekitar 63 tahun tu. Waktu itu adalah baru 10 tahun Hijrah Nabi. Sebab Nabi diangkat menjadi Rasul, kita tahu sekitar umur 40. Berhijrah sekitar 53. Benda tu adalah sikit orang kata
perselisihan, tak apalah, tapi dia tak lari jauh lah kan. Jadi hijrahnya umur sekitar 53, meninggal 63. Maknanya memang Nabi berada di Madinatul Munawwarah sekitar 10 tahun. Maknanya sahabat ni umurnya selanjut kan, sebab dia masuk Islam kan. Nabi dia nama pun sahabat pernah jumpa Rasulullah mesti umurnya 100 tahun lebih, barulah dia boleh hidup sekitar 104 hijrah. Itu pasti. Sebab ada lagi sebut nak ada antara sahabat-sahabat lain yang umurnya buat benda tu ada perselisihan lah kan, tapi tak apalah. Dan dia ni dikatakan pernah bersahabat dengan Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dia pernah bersahabat dengan anak kata saudara Rasulullah SAW lah, kan? Abdullah bin Abbas, kan, sepupu gitu. Jadi riwayat ni sering kali orang bawa lah kisah ni, sebab ni nak ceritanya nilai syukur itu sendiri sebagai satu daripada sifat yang kadang-kadang saya sebutkan tadilah, kita ni nikmat dah banyak tapi tak berapa nak bersyukur sangat dengan nikmatnya. Kisahnya disebutkan oleh, saya ada terbaca lah kisah ni, disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Siqat. Kisah ni diriwayat secara ditulis atau diberitahu secara direct oleh seorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Dia ni tak kenal Abu Kilabah, tapi dia pernah jumpa. Ceritanya begini, disebutkan bahawa selepas daripada peperangan ni, peristiwa ni berlaku di Mesir lah, bukan maknanya dah pindah ke Mesir. Cerita ni dikatakan berlaku di Mesir. Abdullah bin Muhammad ini dikatakan bahawa satu hari selepas daripada perang, dia keluar berjalan ziarah kan. Dalam perjalanan tersebut dia singgah di satu padang pasir yang jauh daripada orang. Dia nampak ada satu kemah kecil di padang pasir, ada tempat berlindung lah, macam kemah kecil dan ada orang lah kan. Dia pun masuk ke kemah kecil tersebut. Dia pun bagi salam, dan dia tengok ada seorang lelaki dalam kemah tersebut. Lelaki itu dikatakan telinganya dah kurang dengar, tapi boleh lagi lah. Matanya pun dah kabur. Bahkan badannya pun walaupun sempurna, kakinya dah tak boleh nak bergerak, bengkak-bengkak, dan juga orang kata tak boleh nak diri lah. Senang ceritanya, kalau sekarang kita panggil bedridden kan, duduk atas katil telentang je kan, tak boleh nak diri. Tapi disebutkan bahawa lidahnya dan mulutnya masih boleh bercakap dengan baik, fasih, boleh bercakap dengan baik lah, tak ada masalah. Apabila dia bagi salam dan masuk ke kemah tersebut, Muhammad bin Abdullah tersebut, dia pun bertanya kepada lelaki yang sedang tak sihat ni lah kan. Okay. Dia bertanya kenapa. Dia kata, aku dengar daripada tadi mulut kamu tidak pernah terlepas daripada bersyukur, memuji Allah kan, bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya dan sebagainya, banyaklah kan. Dia pun tanya, kenapa sampai begitu kamu boleh bersyukur, sedangkan aku tengok kamu ni teruk kan, tak sihat, kaki tak boleh jalan, bengkak-bengkak, telinga, mata tak apa dengar, tak apa nampak, tapi mulut kamu tetap bersyukur. Maka jawab Abu Kilabah, ataupun saya sebutkan Abdullah bin Zaid al-Jarmi ni, seandainya katakanlah datang ombak menerpa datang ni pada pasir ni, dia buat andaian kan, kalau pada pasir nak datang ombak kan sebagainya, mungkin jauh lah kan. Pasti kalau datang ombak aku tak boleh buat apa kan, aku tak selamat. Alhamdulillah tak datang, aku masih selamat.
seandainya berlaku gempa bumi, kan, itu boleh berlaku, maka aku tak boleh lari, maka pastinya aku akan musnah ataupun ditenggelamkan dalam bumi ini. Seandainya jatuh sesuatu daripada langit, andai, maka aku juga tak boleh buat apa. Alhamdulillah, semua tu tak berlaku, kan? Mana aku bersyukur Allah tak datangkan azabnya kepadaku. Oh, Masya Allah akbar. Kemudian dia pun dah maknanya Abdullah bin Muhammad kata, Allahu akbar, bagusnya kamu, kan? Kan itu. Maka dia pun lelaki ni berkata, sebenarnya aku ada seorang anak lelaki yang umurnya remaja lah, tapi sudah beberapa hari dia tak balik. Dia kata macam tu, sudah beberapa hari dia tak balik. Jadi aku nak pergi cari tak boleh, aku tak pasti keadaan nasibnya. Boleh tak tolong kamu pergi cari dia? Sebab dia kata anak lelaki itulah yang tolong aku. Maksudnya aku nak bergerak, nak ambil wuduk ke, nak ambil guna air ke, semuanya dibantu oleh anak lelaki aku itulah. Tapi dah tak balik beberapa, 2 hari dah tak balik. Aku tak tahu keadaan nasibnya, aku tak boleh pergi cari. Tolonglah kamu pergi cari, dia kata. Maka jawab Muhammad bin Allah, tak apalah, aku akan cuba. Dia pun keluar daripada kemah tersebut, daripada dia jalan cari-cari, daripada jauh dia nampak ada segerombolan serigala sedang berebut-rebut satu benda. Dia pun pergi mendekatinya. Rupa-rupanya anaknya itu sedang diratah oleh serigala-serigala, kan? Tahu serigala, kan? Sedang dimakan oleh serigala-serigala tersebut. Masya Allah akbar. Maknanya dah tak ada lah, meninggal. Okay? Dah meninggal. Dia pun balik sampai ke rumah lelaki ni, Abu Kalabah ni. Dia pun terfikir, macam mana aku nak cerita? Yalah, biasalah kita tahu, kan, apabila sesuatu musibat menimpa seorang, kalau kita dah ditakdirkan, diberi tanggungjawab untuk menyampaikan berita yang tak baik ini kepada orang, ayah, mak, nak kira lah macam mana bahasa yang terbaik untuk kita pilih supaya dia tak rasa terkejut besar, kan? Kita tahu ini kena buat. Memang kita pun mungkin ada pengalaman tersebut, berlaku malangan, kedua-dua meninggal katakanlah, lepas tu nak cakap kepada keluarga macam mana. Mesti kena cari bahasa yang cantik, supaya mudah diterima dan redha lah yang pentingnya, kan? Dia pun fikir, sampai tu dia pun bercerita, kamu pasti ingat kisah Nabi Ayub AS. Pandai dia, sebab dia tahu. Kamu pasti tahu macam mana Nabi Ayub diberi oleh Allah dengan berbagai-bagai nikmat. Kita boleh cerita satu lah, tapi kita pendekkanlah cerita tersebut, kan? Dengan harta kekayaan yang banyak, kebun, semuanya ada, dengan anak pinak yang ramai, dengan kesihatan, semua ada, diberi oleh Allah kepada Nabi Ayub AS. Kemudian Allah tarik. Ini satu proses ujian, kita tahu, kan, perjanjiannya oleh syaitan datang nak menguji Nabi Ayub tentang kesyukurannya, kan? Jadi kemudian Allah tarik satu persatu. Tarik anak habis, tak ada, harta habis, kesihatan habis, sehinggalah sakit. Bukan setakat sakit, kemudiannya penyakitnya itu juga menyebabkan orang cuba menghindarinya, kan? Kalau kita baca cerita tersebutlah, walaupun saya selalu ulang, cerita menyebabkan orang lari, isteri lari ni agak pelik sikit, rare lah, kena cek balik dari sudut kesahihannya, sebab dia Nabi, kan, dan Rasul. Tak apalah, tapi kita sebut hak kita baca. Okay? Sehingga demikian, maka lelaki ni jawab, ya, aku tahu semua kisah tersebut, kan? Aku tahu semua kisah tersebut dan aku kata faham. Maka akhirnya barulah dia pun sebut, sebenarnya anak kamu sudah tiada, diambil oleh Allah
dan dah dimakan oleh orang kata binatang ataupun serigala tadi. Apa jawab dia? Alhamdulillah. Ini kan tentu luar biasa. Kalau orang yang bukan ini tak mampu, alhamdulillah Allah ambilnya masih kecil atau masih remaja, dan aku tidak meninggalkan zuriat yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah yang kita hari ini terima, yang kita dustai? Amat banyak kan. Kita terima macam-macam. Sedikit ujian Allah, kita dah rasa putus asa ataupun rasa down dan sebagainya. Ya. Kalau kita baca, selalu kita duk baca surah Ar-Rahman kan. Kan? Inilah yang perlu kita masukkan dalam jiwa dan hati kita. Apakah nikmat-nikmat lagi yang Allah beri yang kita nak? Sihat Allah bagi dah. Kan? Kesempurnaan jasad dah ada, kehidupan alhamdulillah. Tapi kadang-kadang nikmat. Jadi dia kata tak apa, alhamdulillah. Jadi aku tidak meninggalkan anak yang boleh melakukan kemaksiatan. Tidak lama dia meninggal. Lepas pada itu Abu Kilabah meninggal. Selepas dia meninggal, keluarlah sahabat kita Abdullah bin Muhammad ini nak cari bantuan, nak uruskan jenazah kan. Baru dia keluar, daripada jauh dia nampak 4 orang berkuda datang. Naik kuda dengan laju datang. Apabila nampak kemah ni, 4 orang berkuda tu datang ke kemah tersebut, dan dia nampaklah Muhammad bin Allah ni ke depan. Dia pun bagi salam, nak masuk tengok. Dia tanya apa, dia pun beritahulah, aku nak minta tolonglah, nak uruskan jenazah ni sekali kan. Maka apabila 4 orang ni masuk, salah seorang tu masuk, tengok sebab dia dah tutup. Biasalah orang meninggal akan tutup dengan kain kan. Buka tengok jenazah ni, dia terus peluk, cium, dan juga orang kata yang 4 orang ni lah, yang salah seorang tu masuk. Apabila dia masuk, dia buka kain, dia tengok jenazah ini, dia pun peluk, cium, dan menangis. Si Muhammad Abdullah bin Muhammad ni, dia tak kenal, dia tak kenal siapa yang dia sedang berjumpa ataupun uruskan ini. Dia tak kenal. Maka dia pun heran kan? Kamu datang jauh-jauh dan tiba-tiba kamu masuk, kamu tengok, kamu peluk, cium dan menangis. Siapa dia ni? Maka selepas itu dia beritahu, inilah Abu Kilabah, sahabat kepada Ibnu Abbas, kawan kepada Ibnu Abbas. Dia ni baru disebut, sewaktu khalifah dahulu pernah nak lantik dia menjadi qadi ataupun hakim, tapi dia tolak, dia lari. Kami cari dia lama dah, tak jumpa-jumpa. Alhamdulillah kami jumpa hari ini. Allahu Akbar, baru dia kenal. Maknanya dia bukan sebarangan orang kan? Tapi itulah yang kita nak ambil intipatinya, adalah syukurnya kepada Allah dalam apa semua keadaan kan? Kita baca hadis, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah dalam keadaan macam mana pun kamu, seorang ke, ramai ke, tempat awam ke, sendirian ke, ada orang tengok ke, ada orang tak tengok ke kan. Ittaqillah. Itu hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Selalu kita dengar. Lepas tu dia kata apa lagi? Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kamu ikuti keburukan yang kamu buat itu dengan kebaikan, kerana kebaikan nanti akan memadam keburukan tersebut. Ataupun kalau kita kata ada nak lubang, kita timbul lubang tu. Kalau ada tampar, kita tampar kejahatan itu dengan kebaikan. Sebab itu disebutkan
tamhuha, dia akan memadam. Sebab itulah proses yang kita kena buat apabila kita buat salah ataupun buat dosa. Ikuti kejahatan itu dengan kebaikan, kerana kebaikan akan menghapuskan keburukan tersebut perlahan-lahan. Seringkali benda ni berlaku apabila, contohnya seringkali kita diperingatkan macam kita buat dosa ni kan, selalu kita kata ibarat kita mengambil paku dan kita pakukan pada kayu kan. Satu dosa kita paku, satu dosa kita paku, banyak dosa maknanya berpuluh-puluh, beribu-ribu atau mungkin berjuta kan? Dan sewaktu kita nak memadamkan ataupun nak menghapuskan itu, ibarat kita menarik paku tersebut daripada kayu tersebut, kadang-kadang berlubang, kadang-kadang dia akan jadi kopak, koyak kan. Itulah ibaratnya nak memadamkan kesilapan dan kesalahan tersebut, nak tampal balik dosa dengan kebaikan. Itu cara dia kan? Walaupun berat, susah, itulah kan, tak mudah, sebab dia ada kesan, pasti dia ada kesan kepada kehidupan kita. Sebab itu kita perlu tamhuha, kita kena hapus ataupun padamkan dia. Dan hadis tersebut, wa khaliqun nas bihasanin khuluqi, dan kita hendaklah menghubungi, bermuamalah, menggauli atau orang kata bergaul dengan manusia lainnya dengan khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia kan. Dengan kita buat demikian, kita akan jadi orang yang mulia dengan akhlak-akhlak tadi. Itu cerita sikit berkait dengan sifat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang patut jadi teladan untuk kita kan, dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi. Okey. Jadi apabila kita cerita pasal halal, yang halal menurut pandangan syarak adalah, kita tahu inilah yang baik untuk kita. Walaupun tidak, mungkin kadang-kadang hak halal ni dia tak sedap. Mungkin bergantunglah cara masak lah kan. Mungkin ada juga hak halal tak berapa sedap dimakan, tapi halal kan. Kalau halal sedap tu lagi baik lah kan, pastinya halalan thayyibah kan. Tapi kadang-kadang boleh berlaku hak halal tak semestinya sedap. Sebab ada yang kata hak haram tu sedap lah. Sebab dia ada pengaruh syaitan, nafsu, iblis kan? Dihiaskan yang tak baik itu dengan indahnya, dipanggil tazyin ataupun zuyyina linnas, dihiasi kepada manusia dengan. Sebab tu kenapa kita tengok iklan, maaf sebutlah, iklan arak, nampak seronok kan. Dia tunjuk macam mana, happynya macam mana, sedapnya kan. Ni kadang-kadang kalau kita tak ada iman, kita cubalah kot kan. Sebab pengaruh pengaruh nampak luar biasa sedapnya. Nafsu dan kata syaitan, iblis goda kita kan. Jadi itu yang kita, walaupun kadang-kadang tak lazat. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada disebut dengan sabdanya bahawa Allah memerintah orang yang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada sekalian Rasul. Sebab kita ikut Rasul, Rasul kata tak boleh, maka kita pun amal taat seperti mana yang Rasul perintah. Sebab itulah Rasul perintah pada kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 yang ada dalam nas hadis ni yang kita sebut ayat Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah akan yang baik. Wa'malu salihah, makan baik, beramal pun yang baik-baik. Ini adalah jelas daripada ayat yang sama juga yang ada kita baca juga dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Jadi dua-dua ayat ini jelas disebutkan dalam hadis tadi bahawa sekalian Rasul dan umat kita terutamanya umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam disuruh makan akan makanan yang baik-baik, iaitu yang halal yang direzekikan kepada mereka. Kerana makanan yang halal menjadi syarat utama bagi kesucian amal yang akan diterima. Nanti kita tahulah betapa kesucian daripada makanan akan bawa kepada penerimaan doa dan amalan kita, insya-Allah. Kita baca kisah yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hatta benda yang syubhah pun dia sanggup keluarkan daripada perut dia, kan? Kerana dia tak nak benda yang haram masuk. Kadang-kadang kita ni Allah Akbar, kan? Tibai je, makan je, tak kisahlah. Itulah juga masalah kepada keadaan umat Islam hari ini. InsyaAllah kita minta orang kata Allah permudahkanlah agar jangan terjebak dengan benda-benda ini. Jadi saya kira kita berhenti di situ, nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilham al malaikal muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa bismillahirrahmanirrahim.